Itulah jawabannya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Azmi Rega Muhammad Zepri daripada grup 15 akan menerangkan tentang hasil dapatan kajian kami. So, untuk pengenalan, kami telah memilih blok kawasan kediaman Universiti Tun Hussein On, UTHM Cawangan Pagoh untuk buat satu analisis mengenai keselamatan dan kesihatan pekerja. Hal ini kerana Kolej Kediaman merupakan tempat penginapan mahasiswa dan pekerja pembersihan. Jadi adalah wajar kawasan ini memerlukan pengutamaan dalam pengawalan keselamatan, dan kami telah turun padang bagi memeriksa tahap keselamatan di seluruh kawasan Kolej Kediaman. Setelah kajian dibuat, kami mendapati terdapat beberapa kebobrokan yang mengancam keselamatan mahasiswa dan pekerja kebersihan yang berada di kawasan itu. Namun kami yakin bahawa keselamatan dan kesihatan di tapak yang kami kaji dapat diperbaiki dan ditambah baik bagi menghapuskan risiko-risiko berlakunya kemalangan dan kecederaan semasa menduduki Kolej Kediaman Universiti Tun Hussein On Pagoh. Akhir sekali, kami berharap agar pihak bertanggungjawab dapat mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap kerosakan kawasan Kolej Kediaman UTM Pagoh agar kesihatan pekerja dapat dijamin. Baik, saya Ahmad Muhammad Azmi. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian untuk kajian kami. Objektif kajian kami adalah untuk memastikan kawasan Kolej Kediaman terhindar daripada kesalahan dari segi keselamatan dan kesihatan yang boleh menyebabkan risiko kecederaan dan kemalangan. Seterusnya, kumpulan kami menjalankan perhatian dan mengenal pasti tahap bahaya yang dihadapi oleh pekerja di lokasi tersebut dengan menggunakan kaedah penaksiran risiko. Kami mengenal pasti unsur-unsur bahaya yang terdapat di lokasi Kolej Kediaman berdasarkan daripada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Kami juga telah menyediakan beberapa lokasi dan kaedah yang digunakan oleh pekerja pembinaan Kolej Kediaman tersebut yang boleh mendedahkan kepada risiko kecederaan dan kemalangan. Seterusnya, kami mencadangkan beberapa langkah pencegahan yang boleh dilakukan agar pekerja tidak terdedah kepada bahaya dan memberikan nasihat kepada pihak yang bertanggungjawab kepada pihak pengurusan Kolej Kediaman agar dapat diambil tindakan yang sewajarnya. Hal ini supaya dapat menjamin kehidupan para mahasiswa dan pekerja pembersihan semasa menghuni kawasan tersebut. Okey, bagi keputusan dan perbincangan. Semasa kami melakukan tinjauan di Blok A11, terdapat pelbagai analisis yang berjaya dibuat bagi setiap aktiviti yang merangkumi potensi hazard, risiko yang boleh diterima dan langkah-langkah yang boleh digunakan untuk mengatasinya. Terdapat 4 hazard yang kami temui. Bagi bucu singki dalam tandas, bahagian hujung singki yang tidak ditutupi oleh apa-apa jenis bahan yang boleh mengelakkan kecederaan kepada pelajar atau penghuni Kolej Kediaman. Disebabkan bahagian hujung singki itu tajam, para penghuni boleh tercedera sekiranya berlaku kemalangan di dalam bilik air seperti tergelincir. Seperti yang kita tahu, bilik air merupakan kawasan sememangnya sentiasa basah dan licin. Jadi sekiranya pelajar penghuni Kolej Kediaman tidak berhati-hati akan bahaya di dalam air, kemalangan dan kecederaan boleh berlaku. Bucu tajam seperti dalam rajah boleh menyebabkan luka yang dalam pada anggota badan seperti tangan dan kepala. Hazard ini perlu dibaiki dibaiki sebelum berlakunya sesuatu yang tidak diingini. Jadi sebagai langkah mengatasi yang kita boleh lakukan ialah kita boleh meletakkan bahan penghalang pada bucu tersebut seperti silikon yang boleh dilekatkan pada bucu itu seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 3.1. Hal ini boleh mengurangkan kesan kepada mangsa jika berlakunya kemalangan dan sesuatu yang tidak diingini. Penghuni Kolej Kediaman juga akan cakna akan kewujudan bahan penghalang di bucu singki tersebut dan pastinya akan lebih berhati-hati pada masa akan datang. Kesannya, kebarangkalian untuk berada dalam keadaan yang bahaya semakin berkurang dan tahap kecederaan yang diterima juga semakin rendah. Seterusnya, bagi hazard kedua iaitu longgaran besi-besi kontraktor pembinaan. Longgaran besi-besi ini boleh menyebabkan para pelajar tersadung dan terjatuh kerana besi tersebut agak berat dan kukuh. Susunan besi-besi tersebut sepatutnya disusun dengan lebih rapi oleh pihak kontraktor agar keselamatan dan kesihatan pelajar terjamin. Selain itu, longgaran besi-besi tersebut adalah menjadi rumah untuk haiwan berbisa seperti ular dan lipan. Hal ini dapat membahayakan para pelajar sekiranya berada berdekatan dengan besi-besi tersebut. Pembiakan nyamuk Aedes juga boleh terjadi kerana bahagian besi tersebut membolehkan air bertakun sekiranya hujan. Pihak kontraktor juga terdedah kepada bahaya sekiranya hal seperti longgaran besi menjadi tempat tinggal haiwan berbisa. Ia boleh menyebabkan kecederaan serius kepada mangsa dan perlu mendapatkan lawatan segera. Bagi langkah mengatasi longgaran besi kontraktor pembinaan menjadi hazard ni, cara mengatasi yang dicadangkan ialah dengan meletakkan dan mengikat besi-besi tersebut dengan rapi serta diletakkan di tempat yang lebih sesuai. Contohnya, store.
Kesannya, kebarangkalian untuk penghuni tersadung semakin berkurang dan tahap kecederaan yang diterima juga semakin rendah. Okey, kita bergerak pada seterusnya, iaitu kerosakan lampu. Pada waktu malam, penghuni kawasan kolej terpaksa berjalan di dalam gelap di beberapa kawasan pejalan kaki. Hal ini menjadi salah satu sumber risiko terjatuh atau tersadung. Tanpa pencahayaan tempat berpijak, tidak dapat dilihat dengan jelas sehingga kemungkinan tersalah dan memijak kawasan tidak rata meningkat. Jadi, untuk langkah mengatasi, pihak sewajarnya haruslah melakukan penyelenggaraan secara berkala. Seterusnya, laluan berjalan kaki di bilik kediaman pelajar yang basah. Lantai di kawasan pelajar menjadi basah selepas hujan, meskipun bumbung telah disediakan untuk mengelakkan air hujan daripada masuk. Lantai yang basah menjadi licin dan memudahkan pelajar untuk tergelincir dan terjatuh. Bumbung yang bocor menjadi punca utama kepada air hujan yang kekal di laluan pelajar dan mengambil masa yang lama untuk tersejat dan menjadi ancaman kepada pelajar, yang menjadikan jalan tersebut sebagai jalan utama ke bilik mereka. Maka, setengah pelajar lebih memilih untuk melalui jalan yang lebih jauh untuk pulang ke bilik mereka kerana risau akan tergelincir akibat jalan yang licin. Untuk langkah mengatasi, menyiasat di mana kawasan bumbung yang bocor dan membaiki bumbung tersebut agar tak ada lagi air hujan yang dapat memasuki kawasan pejalan kaki di blok pelajar. Hasilnya, lantai laluan pelajar tidak terjejas akibat hujan dan tidak bertambah licin. Maka, para pelajar dapat menggunakan jalan yang tersedia dengan selamat tanpa risau akan tergelincir akibat jalan yang licin. Dengan ini, pelajar tidak lagi perlu untuk menggunakan jalan jauh supaya dapat pulang ke bilik mereka. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan, terdapat banyak lagi kawasan di kolej kediaman yang boleh menyebabkan kemalangan dan kecederaan kepada mahasiswa dan mahasiswi sekiranya tidak berjaga-jaga dan mengambil cakna akan bahaya. Kami berharap agar pihak pembinaan dan pengurusan kolej kediaman dapat mengambil tindakan atas kajian yang kami lakukan supaya kes kecederaan dan kemalangan dapat dielakkan. Kami juga berharap kajian kami dapat menerangkan kepada mahasiswa dan mahasiswi tentang kawasan di kolej kediaman yang boleh menyebabkan kecederaan dan kemalangan berdasarkan konsep keselamatan dan kesihatan pekerja. Dengan ini, pembinaan kolej kediaman dapat pihak pembinaan kolej kediaman dapat meneliti dan mengkaji dengan lebih mendalam bahagian-bahagian atau kawasan-kawasan yang terjejas kepada bahaya kepada pihak kolej kediaman. Oleh hal yang demikian, para pengundi di kolej kediaman dapat menjalani aktiviti harian mereka dengan selesa dan selamat selepas ini. Saya kira itu saja. Sekian, terima kasih.